السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, menyambung perbahasan kita daripada 77 cabang iman ataupun mukhtasar Syu'abul Iman lil Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita pada malam ni ialah cabang iman yang ke-16, muka surat yang ke-25, hadis yang kedua, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'a'tahu ghanaman baina jabalayn fa'ata qaumah faqala aslimu fawallahi inna muhammadan la yu'ti 'ata'a rajulin لا يخاف الفاقة. فقال أنس وإن كان الرجل يجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد إلا الدنيا فما يمسي حتى يكون دينه أحب إليه وأعز من الدنيا بما فيها. Maksud dia, kata Anas bin Malik, seorang lelaki pernah meminta sesuatu kepada Nabi. Permintaan dia ni ialah daripada permintaan materialistik punya permintaan, keduniaan. Lalu baginda memberikan kepadanya kambing yang banyak, seolah-olah memenuhi kawasan di antara dua bukit. Banyak kambing biri-biri yang diberikan oleh Nabi kepada lelaki yang minta pada Nabi apa-apa saja daripada dunia. Dia pun datang kepada kaumnya. Lelaki yang minta tadi, dia kembali pada kaum dia dan berkata, masuklah Islam demi Allah. Sesungguhnya Muhammad memberi sesuatu kepada seseorang tanpa risau jatuh ke arah kemiskinan. Anas berkata, ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi SAW tanpa menginginkan sesuatu selain dunia. Namun tidak lama kemudian agamanya lebih dia cintai dan dia muliakan berbanding dunia dan segala isinya. Hadis ni dijadikan sebagai sokongan untuk cabang iman yang ke-16. Cabang iman yang ke-16 ni ialah pegangan teguh seseorang kepada agamanya sehingga dicampak ke dalam api lebih dia sukai berbanding kufur. Poin dia sini ialah dia nak sebut pada kita bagaimana Nabi tunjukkan apa-apa dalam hidup ni utamakan agama. Dan Allah Azza wa Jal telah menamakan orang yang menganut agama Islam ni sebagai muslimun ataupun muslimin. Bolehlah sebut dua-dua sama saja. Dan ada ayat dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut tentang janganlah kita mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun, melainkan kita berada di atas agama yang benar. Daripada hadis Anas bin Malik ni, kalau kita nak tengok apa kaitan dengan cabang iman yang ke-16 ni, cabang iman yang ke-16 ni ialah
apa saja berlaku pada satu orang tu, sama ada dia dilimpahkan dengan berbagai nikmat dunia, dia tidak menggadaikan agamanya, ataupun hilang daripada dia segala kenikmatan keduniaan pun dia tidak menggadaikan agamanya. Sebab tu kalau kita tengok Nabi ni ajar pada kita pagi petang dalam salat untuk kita sentiasa mengingati perjanjian kita sebagai seorang muslim. Sebab tu kita akan perasan zikir pagi petang ni dia ada raditu billahi rabba wa bil islami dina. Sebut yang tu 3 kali kena sebut pagi, 3 kali kena sebut petang. Wa bi muhammadin nabiyya. Berbagai riwayat lah, ada riwayat wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Cuma saya nak sebutnya ialah pada perkataan wa bil islami dina. Dan Islam itu ialah agama. Pagi kita sebut, petang kita sebut, dalam salat kita sebut. Bahkan kalau kita tengok dalam salat sunat sebelum subuh, hadis daripada Abdullah bin Abbas daripada Abu Daud, Nabi rakaat pertama akan baca ayat 136 Al-Baqarah, rakaat kedua akan baca 52 Ali Imran, ayat 52 Ali Imran. Kedua-dua ayat ni 136 dengan 52 daripada Baqarah dan Ali Imran, dia membawa maksud dan tema yang sama. Sebab tu kita tengok pada ayat 136 surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Hujung dia, hujung bagi ayat 136 ni, wa nahnu lahu muslimun, dan kami terhadap nabi-nabi yang terdahulu, Musa, Isa, Ibrahim, apa semua. Kalau tuan-tuan perasan, kalau kita balik nanti kita cek mushaf, Allah Ta'ala sebut, mention nama-nama ni. Allah Ta'ala sebut wa ma utiya, apa yang telah diberikan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub wal asbat. Asbat tu maksudnya cucu cicit yang keluar daripada 4 orang ni, Ibrahim, Ismail, Ishaq dan Ya'qub. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Ada 6 nama yang Allah Ta'ala mention dalam ayat 136. Ke-6 ini telah menyatakan keislaman pada waktu hidupnya dengan pernyataan yang sangat benar. Apa saja berlaku, mereka tak gadaikan Islam. Terutamanya Ibrahim. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Akan tetapi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dialah hanif, benar lurus muslim, seorang yang menyerah diri. Bahkan kalau kita tengok dalam doa istiftah yang ditunjukkan oleh Nabi, doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima, sampailah dekat bacaan wama ana minal musyrikin wama ana minal muslimin, dan aku ini daripada kalangan orang-orang yang muslim. Walaupun dalam Al-Quran itu ialah potongan ayat Al-Quran hakikatnya, kata-kata Nabi Ibrahim sebut wa ana awwalul muslimin dalam ayat tu. Cuma kita baca dalam doa iftitah tu wa ana minal muslimin. Kita tak baca wa ana awwalul muslimin, sebab yang paling awal menyatakan dia muslim ialah Ibrahim alaihissalam. Okay. Jadi untuk cabang iman yang ke-16, satu orang Islam dia berbangga dengan Islam dia. Kalau dia hilang semua benda, dia tak nak hilang pada diri dia Islamnya. Dia tak nak hilang pada dirinya ialah Islamnya. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, bila mana datang satu orang lelaki minta pada Nabi kambing biri-biri ni, Nabi beri pada dia banyak biri-biri sehingga memenuhi 2 bukit. Nabi nak contohkan apa pada kita? Nabi nak contohkan bukan kecenderungan dunia yang aku harapkan daripada kamu, tapi aku harapkan daripada kamu masuknya kamu pada Islam. Sebab tu lepas pada dia terima kambing, apa dia kata? Dia balik pada kaum dia, dia beritahu
wahai sekalian kawan aku, masuklah Islam. Kerana Muhammad ni bila mana dia beri sesuatu, dia beri macam orang tak takut miskin. Apa yang Nabi nak? Kepuasan yang Nabi nak, selamatnya orang tu daripada neraka dengan masuknya dia ke dalam Islam. Itu yang Nabi nak. Nabi tak hirau sangat kalau hilang kambing tu, tapi Nabi nak yang tu. Ini jiwa yang sangat besar dan bukan benda yang mudah. Sebab tu kita nakkan satu orang tu dia masuk Islam. Kalau yang bukan Islam, bila mana dia berada dalam Islam, dia rasa Islam itu banyak mengubah dirinya berbanding sebelum dia Islam. Sebab tu benda tu penting. Unsur ini penting untuk kita faham. Satu lagi kita nak completekan. Tadi saya sebut rakaat kedua untuk salat sunat sebelum subuh ni Nabi baca ayat 52 surah Ali Imran. Ayat 52 Allah Ta'ala sebut, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullahu amanna billahi washhad bi anna muslimun. Saya nak sebutnya ialah dua-dua rakaat tu penutup bagi 136 dengan penutup bagi 52, 136 Baqarah, 52 Ali Imran. Bunyi ujung dia dua-dua muslimun. Tuan-tuan boleh bayang awal pagi, kalau satu orang tu dia tak buat apa-apa salat, melainkan itulah salat pertama yang dia buat lepas dia bangkit tidur, dia menyatakan keislaman dia. Awal pagi, tanpa ada orang tahu, keadaan masih lagi tenang, tak kalut lagi, orang tak start kerja lagi, kita datang masjid, ataupun orang perempuan dia salat di rumah, sebelum dia nak buat salat subuh tu, dia salat dulu 2 rakaat. Dan Nabi dah sebut tentang fadilat salat 2 rakaat ini lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Sebab tu Nabi dia macam nak isyaratkan deklarasi terbaik seorang Muslim di awal pagi ialah menyatakan dia Muslim, macam Ibrahim, macam Ismail, macam Ishak, macam Yaqub, macam Isa, macam Musa. Mencontohi mereka semua ni. Sebab mereka semua ni tak pernah malu membawa title Muslim. Pergilah ke mana-mana pun, dia membawa nama Muslimnya. Dan Muslim itu satu benda yang tuan-tuan kena tahu, al-muslimun humul musallun. Muslim itu ialah orang yang salat. Sebab tu indikator nak kata satu orang tu Islam ataupun tidak, dia bersalat. Sebab tu ada hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi sebut cukuplah sempadan antara Muslim dan tidak Muslim pada meninggalkan salat. Kalau dia tinggalkan salat, dia tidak Muslim. Kalau dia salat, dia Muslim. Wa in kana fajiran, walaupun dia satu orang yang jahat, buruk akhlak dia, tapi dia salat. Sebab tu ada beza pencuri yang tak salat dengan pencuri yang salat. Dua-dua mencuri, tapi lain. Kita boleh katakan dia punya kebarangkalian lintasan hidayah tu lebih tinggi. Siapa tuan-tuan tahu pencuri yang salat? Pencuri yang salat dalam sejarah umat Islam ialah Fudail bin Iyad. Dia pencuri yang salat. Waktu dia merompak orang, dia bukan setakat pencuri, dia perompak lagi. Qat'ut tariq, dia pecah rumah orang. Tapi satu je Fudail bin Iyad ni dia tak pernah tinggal. Curi punya banyak, rompak orang punya banyak, salat dia tak tinggal. Sehinggalah dengan salat itu telah menjadikan hatinya terbuka untuk mendapat hidayah. Waktu dia nak pecah masuk satu rumah orang, orang tu sedang baca ayat daripada surah Al-Hadid. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hadid, alam ya'ninil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dhikrillah. Belum sampai lagi ke waktu untuk orang beriman khusyuk bila mana mendengar ayat Allah. Dia yang duk khabat pagar tu, dia jawab bala. Bala tu bukan bala betul, bukan maksud dia tu. Bala tu ialah sekarang dah sampai. Dia tinggalkan dia punya kegelapan hidup dia dengan mencuri tu. Dia patah balik menjadi satu orang yang memperbaiki kehidupan dia. Lepas pada tu dia menjadi orang yang alim, dia beribadah sehingga digelar dengan nama Abidul Haramain, orang yang kuat beribadah di negeri 2 tanah suci. Dan dia sezaman dengan Abdullah bin Mubarak. Cuma orang kata apa, hubungan, catatan-catatan yang menunjukkan tentang hubungan dia sering berutus surat ni, ada beberapa pandangan di kalangan para pengkaji sejarah. Ada yang kata dia orang ni sering berutus surat, ada yang kata tak, sezaman.
Tapi kebarangkalian bertemu kerap tu tak sangat. Mungkin pernah bertemu pada musim haji tertentu, tapi taklah sehingga digambarkan sebahagian riwayat rapat betul. Sebab ada satu riwayat ni dia ada pertikaian sikit lah. Waktu berlakunya perang di Iraq, Abdullah bin Mubarak ni duduk di Iraq. Bila mana seruan jihad dilaungkan untuk menentang golongan pelampau daripada kalangan kufar, daripada kalangan munafikin, pada waktu tu Abdullah bin Mubarak ni dia teringat kepada Fudail bin Iyad, yang waktu tu dah tak jadi perompak dah, dah beribadah dah. Dia pun tulis syair Ya Abidal Haramain. Terkenal lah syair ni dalam cerita Abdullah bin Mubarak dengan Fudail bin Iyad ni. Dia tulis, sesungguhnya ibadahmu di belakang, ni saya cerita terjemahan dia lah. Abdullah bin Mubarak dia kata pada Fudail bin Iyad, sesungguhnya ibadahmu di belakang makam Ibrahim itu daripada tipu daya syaitan sehingga kamu meninggalkan untuk berjihad dengan orang Islam. Nak kata apa? Ibadah, tapi orang Islam kita kena peduli. Macam kita sekarang ni lah, kita beribadah, tapi doa untuk orang Islam yang tertindas kita kena doa. Sekarang ni kalau kita tengok, isu yang paling hangat ialah isu penindasan rejim Zionis kepada orang Islam di Palestin yang dah saban tahun benda ni berlaku. Cuma kita kena sedar jugalah, antara tempat-tempat lain yang adanya orang Islam yang ditindas, antaranya ialah negara India, yang ni media hampir tidak meliputkan apa-apa pun berita tentangnya. Dia sama teruk je India dengan Palestin sekarang. Pembunuhan terhadap orang Islam saban hari berlaku, tapi berita dia tidak disampaikan. Dan kita pun tahu hubungan baik negara India dengan Israel ni sangat-sangat rapat. Bahkan kebanyakan dasar-dasar yang bersifat kejam terhadap Muslim yang Israel tak buat, India buat dulu. Mereka lebih lagi. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wala tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu alladzina asyraku. Dan yang paling kuat permusuhan dengan orang Islam dan orang beriman ini ialah orang yang menyembah berhala. Sebab memang kita tahu permusuhan yang ada dalam hati pemimpin-pemimpin di India terhadap Islam ni bertitik tolak daripada kebencian terhadap agama Islam yang berkembang baik di sana, dan juga daripada tebalnya penyembahan berhala yang sesat dalam hati tu. Jadi ini benda yang berlaku. Jadi satu orang Muslim, dia berbangga dengan Islam dia, dia membawa syiar Islam dia dengan salat dia, dan dia mengingati orang Islam keseluruhannya. Sebab tu kita mendoakan orang Islam di semua tempat yang kita maklum sedang ditindas, dan juga kita tak maklum penindasan dia. Antara cara kita nak tolong dia orang macam mana? Kita kena beli tiket ke pergi India dengan pergi Palestin? Tak perlu. Tuan-tuan baiki salat tuan-tuan. Tuan-tuan penuhi janji tuan-tuan dengan Tuhan untuk bersalat pada awal waktu, pertolongan tu akan turun. Pertolongan tu akan turun dengan cara macam tu. Dia tak akan turun dengan kita semangat semata-mata. Dia turun dengan cara orang Islam di tempat lain membaiki kehidupan dia, muamalah dia dengan Tuhan, muamalah syariat dia. Maka pertolongan tu akan turun. Sebab orang Islam ni bersifat kesatuan di semua tempat. Itu benda. Okay. Jadi dalam cabang iman yang ke-16 ni, kita berpegang teguh dengan agama. Tuan-tuan tengok umat Islam yang ditindas tidak menukar agama dia. Sebahagian orang Islam yang ditindas di mana-mana tempat lah yang kita maklum. Sama ada yang paling banyak maklumat kita tahu ialah di Palestin. Mereka tak tukar agama. Mereka bawa agama, bahkan mereka rasa ada kemuliaan walaupun dibantai teruk. Jadi ini ialah penetapan adanya iman dalam hati muslimi. Bila mana satu orang tu dia ada iman, iman ini akan menyebabkan dia mengangkat agama dia. Okey. Selesai kita untuk cabang iman yang ke-16, kita pergi cabang iman yang ke-17, iaitu menuntut ilmu. Muka surat 25 lagi, ilmu yang dimaksudkan ialah mengenal pencipta yang maha tinggi dan mengetahui segala perkara yang datang daripada Allah. Ia juga adalah mengetahui tentang kenabian dan sesuatu yang menjadikan Nabi itu istimewa berbanding orang lain. Juga tahu hukum hakam Allah dan segala ketetapannya, serta tahu sumber hukum hakam ini diperolehi seperti Al-Quran, Sunnah, Qiyas dan syarat-syarat ijtihad. Maksud menuntut ilmu sini ialah ilmu yang paling atas, prioriti dia ialah
ilmu mengesakan Allah Ta'ala dan mengetahui maklumat-maklumat tentang apakah perkara yang menyebabkan kita mensyirikkan Tuhan, sama ada kita sengaja ataupun tak sengaja. Ini ilmu yang paling utama. Yang kedua, ilmu untuk mengetahui kedudukan Nabi, khususnya Nabi Muhammad yang istimewa. Yang ketiga, ilmu berkaitan hukum hakam daripada suruhan dan larangan yang Allah Ta'ala berikan. Dan yang keempat ialah kelengkapan ilmu semua sekali muamalat harian kita, sama ada muamalat secara kelompok kecil iaitu dalam keluarga, sampailah muamalat berbentuk kenegaraan, kepimpinan dan yang lebih tinggi lagi. Paling mudah dan senang kita nak cerita sini ialah bangsa ini, bukan bangsa, umat ini, sebab Islam dia tak mengenal bangsa. Umat Islam ini diajar oleh Allah Azza wa Jalla melalui firman-Nya, ditunjuk oleh Nabi melalui sabdanya untuk mengutamakan ilmu melebihi segala-galanya dalam hidup. Cukup petanda agama Islam ini mengataskan ilmu dengan kita dengar cerita dan maklum dalam sirah Nabi ini diturunkan ayat pertama padanya ialah Iqra. Iqra dengan makna istiqra. Istiqra maksud dia apa? Baca, teliti, kaji. Bukan baca saja, tapi berkeinginan untuk faham apa yang dibaca. Itu ialah kayu ukur ilmu pada orang Islam. Maknanya orang Islam ni bila mana dia dah Muslim, dia ada rasa nak faham apa yang Tuhan sebut, khususnya dalam Al-Quran lah. Lepas pada tu bila dengar hadis Nabi, ada rasa nak tahu hadis Nabi ni apa syarah dia, apa penjelasan dia. Ini orang yang ada keimanan dalam hati dia. Maknanya subur iman tu dalam hati dia, sihat iman dia dalam hati dia. Dalil daripada Al-Quran, muka surat yang ke-26. Ada lebih kurang 5 dalil daripada Quran yang dia bawa untuk menunjukkan kepentingan ilmu ni. Yang pertama surah Fatir ayat yang ke-28. Allah Ta'ala sebut, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang sebenarnya takut kepada Allah dalam kalangan hamba-Nya hanyalah orang berilmu. Dalam erti kata lain ayat ni Tuhan nak beritahu, ilmu yang paling terbaik dan mustahak untuk seorang Muslim untuk menimbulkan rasa takut dan gerun satu orang tu terhadap seksa Allah dan murka-Nya. Sebab di sana ada orang dia tahu Tuhan murka kalau buat macam ni, tapi dia buat juga. Dia hanya orang yang bermaklumat, tapi dia tak mengambil waspada atas maklumat tu. Dia macam satu orang, dia tahu langgar lampu merah tu salah, tapi dia langgar juga. Dia tahu akibat dia, dan akibat dia tak kena lagi. Satu masa dia kena, sama ada dia aksiden ataupun dia kena saman, dua tu je lah. Cuma nak katanya beza orang yang tahu dia apply dengan orang yang tahu sekadar tahu. Macam ahli kitab Yahudi, dia tahu bahaya besar akan menimpa mereka sekiranya mereka ingkar terhadap Nabi akhir zaman iaitu Nabi Muhammad, tapi dia orang lawan juga. Entah apa besar kesombongan dan keegoan yang ada dalam hati dia sehingga dia refuse, dia enggan, bangkang apa sahaja yang datang daripada Nabi akhir zaman ni. Cuma nak sebutnya ialah yang dikatakan ulama tu ialah yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Macam mana dia takut? Dengan dia tahu yang ni suruhan, yang ni larangan, yang ni ditunjukkan oleh Nabi, yang ni tak ditunjukkan oleh Nabi, yang ni dianjurkan, yang ni tak dianjurkan. Ini semua kelengkapan-kelengkapan yang akan melahirkan perasaan takut. Seterusnya dalil yang kedua, surah Ali Imran ayat yang ke-18. Allah Ta'ala sebut, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Ta'ala menyebutkan, terjemahan dia, Allah menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil-dalil dan bukti bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, dan para malaikat dan orang berilmu mengakui dan menegaskan juga yang demikian. Terjemahan dia tu dia macam tak berapa nak makan dalam sikit. Dalam ayat tu Tuhan sebut syahidallah, ketahuilah Allah Ta'ala telah menyaksikan, annahu la ilaha illahu, dialah Tuhan yang berhak diibadahi, tak ada yang lain. Wal malaikah, dan malaikat pun menyaksikan benda yang sama. Wa ulul ilmi, dan juga orang-orang yang ada ilmu. Qa'iman bil qist, tetap mereka di atas paksi ni
iaitu menyaksikan Tuhan satu-satunya, Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Maknanya ayat yang ke-18 surah Ali Imran ni, Allah Ta'ala nak beritahu malaikat, orang berilmu, dia punya kefahaman, kecenderungan satu saja, mengesakan Allah Azza wa Jalla. Kalau orang berilmu, dia ada masalah nak mengesakan Allah Ta'ala, bahkan dia okey melihat sebahagian besar umat tersasar daripada mengesakan Allah Ta'ala, dia bukan ahli ilmu. Walaupun orang panggil dia sebagai tokoh sekian, ahli ilmu sekian, ataupun gelaran-gelaran yang menunjukkan ini orang ada ilmu, tok guru ke, ustaz ke, doktor ke, profesor ke, apa saja gelaran yang ditempelkan kepada orang-orang yang dikatakan ada ilmu ni. Tapi kalau dia okey tengok umat ni terlibat dengan kesyirikan, tengok umat ini terjerumus ke arah kesyirikan, dia okey, yang ni bukan ahli ilmu. Okay. Itu yang Allah Ta'ala nak sebut pada surah Ali Imran ni. Firman yang ketiga, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, dan telah mengajarmu apa yang tidak engkau ketahui, kurnia Allah yang dilimpahkannya kepadamu amatlah besar. Nak sebut pada kita pada ayat yang ke-113 surah An-Nisa ni, Allah Ta'ala nak sebut bahagian yang perlu dikejar dalam hidup manusia ialah bahagian ilmu paling tinggi. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari daripada Abdullah bin Abbas, Nabi sebut tidak ada hasad yang boleh. Hasad dengki ni tak boleh. Cuma Nabi kata ada dua saja hasad yang dibenarkan. Hasad kepada orang yang ada ilmu, lalu dia menyebarkan ilmunya dan mengamalkan. Dan yang kedua, hasad kepada orang yang ada harta, lalu dia menggunakan hartanya untuk infak dan sampaikan hartanya kepada golongan yang berhak. Hadis ni kena baca bagi terang. Sebab apa? Sebab ada orang dia iri hati, cemburu positif lah ni, kepada orang yang ada ilmu dan juga orang yang ada harta. Tapi orang yang ada ilmu ni, orang ada ilmu penakut, tak ada guna. Tak perlu iri hati pada yang ni. Okay. Yang kedua, orang yang ada duit tapi kedekut, tak perlu juga iri hati pada yang ni. Kita perlukan pembaikan pada benda ni, sudut pandang ni. Kita nak orang yang ada ilmu dan berani, orang yang ada ilmu dan beramal. Kita tengok, dia tak cakap saja, dia tak jadikan tempat ni, meja ni sebagai tempat hebat berteori, tapi dialah orang yang paling awal meninggalkan segala apa yang dia sebut. Tak perlu kita tengok perwatakan dia. Sebab tu benda ni besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bila mana Nabi cerita tentang 3 golongan awal dihumban ke neraka, salah satu di antaranya ialah golongan yang ada ilmu tapi mendambakan benda lain daripada ilmu dia. Bukan mendambakan redha Allah, menjadikan diri dia makin dekat, menjadikan diri dia betul-betul contoh kepada orang beriman. Orang yang ada ilmu, dia kena sedar, sebagaimana Tuhan sebut dalam Al-Quran, doa para Nabi, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, hujung tu waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami untuk orang beriman imam. Imam maksud dia apa? Contoh yang paling transparent, orang boleh tengok. Kalau orang Islam, dia tahu bangun malam itu ada kelebihannya, dia tercari-cari siapa tokoh yang bangun malam. Kita pun tengok, oh ada orang alim yang dia tunjukkan contoh. Dia bukan menunjuk, tapi kalau kita duduk dengan dia, kita musafir dengan dia, kita tahu dia satu orang yang bangun malam. Sebab tu dalam hadis juga, walaupun ada sebahagian orang kata, ulama kata ini bukan hadis, ini asar. Nak tahu satu orang ni perangai dia elok tak elok, musafir dengan dia. Setakat minum kedai kopi ni dia boleh berlakon lagi, musafir. Tuan-tuan musafir, tuan-tuan akan tengok dia jenis bangun subuh pukul berapa, dia tidur pukul berapa, sebelum dia tidur dia buat apa, dia baca apa, dia tengok apa. Kita akan nampak benda tu. Sebab tu benda ni penting, pembentukan. Saya pengalaman peribadi. Satu orang tokoh yang memang kita tengok dengan mata kepala, dia bangkit pada waktu pagi, awal pagi sebelum subuh lah, mendirikan salat tanpa ada niat nak angkat kumpulan lain,
yang mata saya tengok, waktu tu usia saya belasan lagi, sekolah menengah lagi. Kita pergi sebab orang duk cerita tokoh ni hebat, tokoh ni hebat. Di masjid dia akan bangkit awal untuk dia bangun salat tahajud, bahkan dikatakan dia ni cuci tandas pukul 3 4 pagi. Yang ni bukan saya tokok tambah, yang ni memang mata ini menjadi saksi. Orang tu buat. Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat, dia buat. Saya tengok dia buat. Memang dia buat. Mula-mula kita pergi tandas, kita duduk dekat masjid Pulau Melaka tu, kita tengok siapa, orang tua mana yang duk gosok tandas ni. Ternyata dia. Bukan orang lain. Tapi dia macam tak nak orang perasan itu dia. Dan kita tengok dia bangkit malam, dan kita dengar tu suara dia menangis. Betul-betul dia menangis. Ini bukan lakonan. Itu memang real. Bermula daripada tu saya tengok, saya yakin ini orang yang Allah Ta'ala pilih. Kita tak setuju dengan pandangan politik dia, itu normal. Di kalangan sahabat pun berlaku benda ni. Tapi kerana dia buat, kerana dia amal, dia tunjuk. Kelebihan dia saya tengok ialah dia amal. Dia bercakap, dia berteori dan dia mengamalkan. Sebab tu kita kata hilangnya dia, nak datang balik contoh tu sukar. Walaupun daripada zuriatnya yang terdekat. Mungkin muka je sama tapi amalan tak sama. Saya tak kata siapa-siapa, cuma saya sebut je lah. Muka sama tapi amalan mungkin tak sama. Tapi mata ni pernah menyaksikan, memang dia buat. Dan begitulah yang dia buat oleh orang-orang dulu pun. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok tabi'ut tabi'in ni, dia orang belajar dengan tabi'in. Antara tabi'in yang terkenal kuat buat ibadah ni ialah Muhammad bin Wasi'. Tuan-tuan cari Muhammad bin Wasi' ni anak murid kepada Abu Hurairah. Muhammad bin Wasi' kaki buat ibadah, sangat suka buat ibadah. Ibadah apa yang tak pernah dia buat, melainkan dia buat. Anak-anak murid dia selalu intai dia malam-malam buat apa, sebab dia melazimi masjid. Orang tengok Muhammad bin Wasi' ni salat malam sampai ke subuh, lepas subuh duduk lagi di masjid sampai matahari terbit. Dan orang tengok dia tak pernah bersandar ke dinding, tak pernah. Orang tanya kepada dia, kenapa tak pernah bersandar? Jawapan dia kata, orang yang boleh bersandar ni orang yang dah confirm aman, tak kena neraka, yang tu boleh bersandar. Jawapan dia memang rapat ke dinding, kita menyandar dinding pun pecah. Jawapan dia. Jawapan orang yang tak berlakon. Muhammad bin Wasi' kata, yang boleh bersandar ni orang yang dah confirm selamat. Sebab tu dia boleh bersandar. Aku tak bersandar lagi, aku tak boleh jamin aku selamat. Tuan-tuan tahu Muhammad bin Wasi' tugas dia apa? Setiap peperangan yang orang Islam buat pada zaman itu, khalifah akan sentiasa panggil Muhammad bin Wasi'. Dia tak pandai perang, tak pandai lawan pedang. Kerja dia apa? Kerja dia berdoa saja. Function dia dalam batalion, dalam perbarisan tentera tu ialah orang bagi pada dia sejadah, dia berdoa. Dan tidak ada peperangan yang ada Muhammad bin Wasi' melainkan orang Islam akan menang. Sehingga setiap panglima perang yang menjadi ketua kepada kumpulan orang Islam tengok Muhammad bin Wasi', dia rasa lega lah. Ada satu orang, saya tak ingat nama apa, dia punya ketua lah, kita kira general bagi orang Islam. Dia kata sesungguhnya jari Muhammad bin Wasi' yang diangkat ke langit lebih tajam daripada pedang dan panah yang kita lancarkan di medan perang. Ini orang yang betul-betul buat. Dia alim dan dia buat. Sebab tu beza zaman dulu dengan zaman sekarang ialah orang berilmu dan beramal. Zaman sekarang mungkin orang berilmu sahaja, tapi dia tidak beramal. Itu kadang-kadang kita boleh tengok kemerosotan, kebejatan di kalangan orang Islam berlaku dengan semakin banyak dan semakin parah ni. Kita memerlukan orang alim yang beramal dengan apa yang dia tahu. Walaupun dia tak tahu banyak, tapi dia beramal. Sebab tu penting. Kemudian dalil yang keempat, surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Allah Ta'ala sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surah Mujadalah ayat yang ke-11. Allah Ta'ala meninggikan darjat orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu dengan peningkatan yang banyak. Darjat ni dengan maksud darjat di sisi Tuhan dan juga darjat di akhirat nanti. Maknanya nak katanya level tak sama. Dalil yang terakhir daripada Al-Quran, ayat yang ke-27, muka surat yang ke-27, ayat yang ke-9 surah Az-Zumar, Allah Ta'ala sebut, hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tuhan tanya.
Confirm tak sama. Orang tahu dengan orang tak tahu. Beza yang sangat-sangat besar jurangnya. Orang tahu dengan orang tak tahu. Dan Tuhan sebut dalam ayat tu, sesungguhnya yang boleh faham peringatan daripada Al-Quran ini hanya orang yang berfungsi baik akalnya, iaitu disebut dengan nama ulul albab. Sebab tu dalam surah Taha Allah Ta'ala perintah pada Nabi, wa qur rabbi zidni ilma. Kita pun kena baca lah doa ni, wahai Tuhan tambahkan ilmu kepada aku. Dalam riwayat daripada Ibn Hibban, daripada Abu Hurairah dan juga daripada Abdullah bin Abbas, antara doa yang Nabi contohkan pada kita untuk kita dapat ilmu ni ialah Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikan aku manfaat terhadap apa yang telah aku pelajari. Wa 'allamani ma yanfa'uni, dan ajarkan kepada aku benda yang bermanfaat. Wa zidni ilma, dan tambahkan kepada aku ilmu. Lebih kurang je lah. Ada satu lagi riwayat daripada Abu Daud, iaitu Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku minta lindung kepadamu daripada ilmu tak bermanfaat. Bila mana Nabi doa macam ni, Nabi sedang memberi isyarat ada orang yang di mata kebanyakan orang dia alim tapi ilmu dia tak bermanfaat untuk dia. Ilmu tak bermanfaat ni bukan semata-mata ilmu sihir, ilmu khianat orang, ilmu nak curi rumah orang. Tu memang ilmu tak bermanfaat lah. Antara ilmu yang tak bermanfaat juga disebut sekali ilmu agama yang tidak diamalkan. Yang ni bahana dia lagi besar kepada orang yang memiliki benda ni. Sebab tu orang yang belajar agama, mereka lah yang sepatutnya paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan mereka yang mempromosikan kebencian. Bukan mereka yang menjadikan agama ni nampak payah, nampak susah. Dia harus sampaikan agama ni. Dia harus jadikan agama ini dilihat menarik di kalangan orang awam. Sebab tu kita memerlukan doa-doa yang ditunjukkan oleh Nabi ini untuk diamalkan dengan hati yang ikhlas, supaya semua orang berilmu di kalangan orang Islam ialah orang yang berilmu dan berkualiti. Okay, kemudian tengok hadis. Hadis riwayat pada Bukhari Muslim daripada Amr bin Al-As, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah tidak mencabut ilmu dengan menariknya secara serentak daripada manusia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi ilmu itu diangkat, dicabut dengan dimatikan para ulama. Kita maklum bila mana sebut ulama ni, apa sahaja yang ditakrifkan oleh para ulama yang awal, ulama ialah man alima wa amila, orang yang alim dan orang beramal. Biasanya dia akan ganding sekali. Maknanya indikatornya ialah satu orang yang dia praktikalkan ilmu dia, kehidupan dia paling praktikal. Zaman tu orang nak tengok Islam, orang akan tengok para ulama. Zaman awal lah. Maknanya masyarakat awam bila mana dia nak tengok macam mana berniaga yang betul, dia akan tengok macam mana cara ulama berniaga. Dia akan ambil ilmu. Contoh Abdullah bin Mubarak, ni tokoh peniaga yang memang betul ikut syariat. Pada zaman tu orang nak tengok macam mana perkahwinan yang betul-betul ikut sunnah, orang akan tengok perkahwinan yang dilangsungkan oleh para ulama. Macam mana dia orang kahwin, macam mana dia orang kahwinkan anak dia orang. Dia beza zaman sekarang. Zaman sekarang ustaz meriah lebih daripada artis lagi kahwin. Orang pakai keris satu, dia keris sampai ke belakang. Tak perlu. Saya bukan kata salah, jangan melampau. Bila mana kita tengok ada orang dia buat benda-benda macam ni, dia menimbulkan fitnah. Termasuk jugalah yang suka petikai akad nikah orang sah tak sah ni pun. Ini pun bahagian daripada itu jugalah. Saya tak nak komen panjang sebab dah ramai orang jawab. Cuma saya nak sebutnya ialah bagaimana Nabi telah berpesan kepada umat ini, khususnya orang alim di kalangan umat ni lah. Nabi sebut yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan payahkan. Dalam Quran Tuhan sebut, lepas pada Tuhan beritahu puasa ni wajib bulan Ramadan, tapi kalau tak larat, tak mampu, sakit, musafir, kamu boleh tinggalkan ganti hari lain. Ujung ayat tu Tuhan sebut yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala nakkan yang mudah bagi kamu, Allah Ta'ala tak nak yang payah. Tuan-tuan tahu isu tu? Bila mana ada dua orang pelakon yang terkenal daripada dulu sampai sekarang. Dulu pun terkenal, memang kita kenal dia daripada sekolah lagi, kita duk kenal ni.
Sebelum ada apa-apa cerita yang menarik, cerita itulah yang kita duk tengok selalu. Okey. Cerita di flat Seriwangi, tahu-tahu kan? Pimai-pimai tentu tu flat Seriwangi macam cerita lah. Okey. Daripada dulu kita kenal. Bila mana isteri dia tu baru masuk Islam, baru sebulan tu. Saya bimbang bila mana perbahasan ini disempit-sempitkan, implikasi dia lah pada yang baru masuk Islam ni. Implikasi dia. Dia akan tengok kenapa aku kahwin ni kecoh semacam. Kenapa ada perbahasan sehingga orang nak petikai perkahwinan. Pertama kita kena tahu setiap negeri ada autoriti masing-masing. Dan memang kita maklum ada negeri-negeri yang agak sulit dalam urusan perkahwinan. Dan memang urusan nak melafazkan lafaz kabul perkahwinan tu setengah-setengah negeri dia rigid, dia memang nak kena ikut teks dia. Saya kata saya sendiri waktu akad nikah 2 kali kena ulang. Saya tinggal satu perkataan, nya je saya tinggal, kena ulang. Kita geram muka semacam, patutnya hari tu kita happy, hari tu kita macam nak tumbuk orang pula. Okay. Cuma nak katanya dia buat payah, tapi dia pandai dia buat menyanyi daripada kita. Saya ingat lagi siapa yang akad nikah tu. Cuma itu sebahagian pada kepayahan. Tapi dia tak ragging kita lebih-lebih lah. Cuma nak sebutnya ialah benda tu memang wujud dan memang ada dalam kalangan masyarakat ni pun. Sepatutnya orang alim dia memudahkan urusan, dia bukan mempayahkan urusan. Dan bila mana kita tengok pihak yang tak sehaluan dengan kita minta pada Tuhan supaya Tuhan tak jadikan hati kita ni nak cari pasal dengan benda-benda macam ni. Sebab tu kita kena tengok doa yang ada dalam suratul Hasyr. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Hasyr apa dia? Ayat yang ke-10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Itu poin dia. Wahai Tuhan, ampunikanlah dosa kami dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, yang telah beriman, para sahabat, orang-orang alim yang dulu. Dan jangan jadikan dalam hati kami ni ada rasa hasad, dengki terhadap orang-orang yang beriman, yang masih hidup. Sebab saya tengok isu dia yang duk petikai-petikai ni ialah ada rasa tak puas hati bila mana dibuat oleh pihak yang tak seperti kita. Itu saja isu dia. Kita pergi lalu azan dulu. Okey. Balik pada yang terakhir tadi, kita mengikuti seperti mana saranan Al-Quran dalam suratul Hasyr. Allah Ta'ala suruh kita berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang saya nak sebutnya lah yang ujung tu. Bila mana Allah Ta'ala kata jangan jadikan dalam hati kami ini adanya penyakit ghil. Ghil ni maksud dia apa? Hasad dengki yang luar biasa. Dia punya passion pendekatan dia tu. Dia ada orang dia hasad dengki, betul-betul dia benci. Dia tengok kawan tu dia meludah lagi, benci betul dia. Dia ada satu lagi genetik hasad dengki yang teruk ni ialah dia boleh senyum depan kita, dia belanja kita makan, tapi dia mengatur strategi untuk menjatuhkan kita. Yang ni lagi bahaya. Itu ghil dia sebut. Jadi dua-dua ni tak ada. Tak nak ada dalam hati seorang Muslim. Tak boleh seorang Muslim. Sebab tu kita kata pendirian kita berlainan pandangan itu biasa. Tapi menyemai benih-benih kebencian itu kita tak setuju. Nak pegang pandangan kata nak pakai satu lafaz khusus, dipersilakan. Kamu ada kuasa di negeri kamu, autoriti kamu buat. Tapi kita, di autoriti kita tak nak buat yang tu. Kita nak pakai yang lain, lebih mudah, lebih meringankan orang, lebih realistik dengan keadaan semasa. Jadi dua tebing yang berbeza. Tapi kita kena sedar, kita semua ni di atas satu agama dan juga di atas satu gelaran muslimin. Dan muslimin itu tidak ada pada hatinya ghil ni, iaitu kedengkian ini. Kalau kita ada ghil ni, kalau kita baca dalam Quran, yang ada penyakit ghil, hasad, dengki ni siapa waktu Nabi duduk Madinah? Munafikin yang duduk ada benda ni. Yang ada benda ni munafik. Sebab kita kena tahu, Nabi mengisyaratkan kepada umat ini, ada di kalangan kita ni yang dia tak jaga diri dia, dihinggapi pada dirinya sifat-sifat orang munafik.
Dia taklah munafik satu geng dengan Abdullah bin Ubay apa semua tu. Cuma diri kita ni, kalau kita tidak melakukan muhasabah, introspeksi diri apa semua ni, kita akan dihinggapi penyakit ni. Sebab tu bagi saya, berbeza itu normal. Tapi mencari titik untuk ada pasal menebalkan kebencian demi kebencian, yang ni bukan. Yang ni ialah bentuk-bentuk perpecahan yang dilarang dalam agama. Jadi bila mana kita tengok orang berilmu ni, dia kena ada sikap yang paling harmoni, sikap yang paling berlapang dada, sikap yang paling terbaik menguruskan perbezaan. Itu menunjukkan ilmu yang ada pada dirinya betul-betul membimbingnya ke arah jalan yang benar. Kemudian kita tengok hadis muka surat 27 tu, bila mana Nabi kata ilmu ini akan diangkat dengan kematian para ulama, hatta idza lam yubqi aliman, sehingga tiada lagi orang alim di atas permukaan bumi ini, cuma ada orang yang pandai bercakap. Sebab tu Abdullah bin Mas'ud sebut akan sampai satu zaman orang kaki ceramah je ramai tapi ulama kurang. Tak ada. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, sehingga manusia akan ambil pemimpin orang terkemuka dia daripada kalangan orang jahil. Fasu'ilu, ditanya pada orang jahil ni, fa'aftau bighairi ilmin, yang jahil ini memberi panduan, garis panduan tanpa ada dasar ilmu. Fadallu wa adallu, dia menyesatkan dan menyesatkan dengan lebih luas sebarannya. Inilah ancaman Nabi kepada umat akhir zaman, akan sampai suasana itu, iaitu suasana ilmu ini hanya berlegar pada lisan, tiada lagi pada tubuh badan dan hati, tiada pengamalannya, tiada penghayatan dalam hati. Yang ada hanyalah modal ceramah semata-mata. Yang ni bahaya. Jadi kita berhenti situ untuk cabang iman yang ke-17 ni, iaitu menuntut ilmu. Kita ada satu lagi hadis yang tu kita akan syarah untuk kali yang akan datang, iaitu muka surat 28. Nanti kita akan sambung muka surat 28. Berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.